Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa kita lagi dalam Menengah Atas bersama dengan saya, Lokman Hakim. Dan hari ini kita nak belajar tentang tasawur Islam bersama dengan ustaz kita, iaitu Ustaz Nur Irman Songeb dari SMK Permata Jaya Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah, Man. Alhamdulillah. Masih Terima kasih. sihat, Alhamdulillah Ustaz, makin sihat. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita. Dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Muhammad Bukhari Cik Hassan dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Selangor Shah Alam. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, segak Cikgu hari ini. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kita. Baik Ustaz, tadi ramai yang tanya, apa kaitan Ustaz baca khutbah tadi dengan pembelajaran kita hari ini? Okey, terima kasih, Man. Khutbah tadi adalah khutbah terakhir Nabi SAW. Di mana hujung bacaan khutbah saya tadi, Nabi berpesan agar kita berpegang dengan Al-Quran dan tinggalkan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi dengan tajuk hari ini, iaitu tajuk pentadbiran dan pengurusan Islam, yang mana kat situ Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber utama dalam pentadbiran dan pengurusan Islam. Dan kalau kita tengok daripada apa yang Nabi pesan tadi itu, pasal kita jangan tinggal solat dan sebagainya itu, semuanya adalah merupakan asas untuk menjadi seorang pentadbir yang hebat. Okey, baik. Jadi hari ini kita nak fokuskan kepada pentadbiran dan juga pengurusan Islam. Jadi Ustaz, apakah yang akan kita fokuskan terlebih dahulu? Silakan. Okey, hari ini sebenarnya kita akan pelajari berkaitan tentang bagaimana kita nak tahu tentang pentadbiran dan pengurusan Islam itu. Jadi kita sebagai nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita kena tahu apa itu pentadbiran, kita kena tahu apa itu pengurusan dan apa itu pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya. Hari ini Lokman menjadi murid saya, boleh Lokman? Kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Okey, kita tengok apakah yang dimaksudkan. Kita kena kenali dulu pentadbiran dan pengurusan Islam. Apa yang dimaksudkan dengan pentadbiran ni? Agak-agak kan Lokman? Lokman tahu tak pentadbiran ni apa sebenarnya? Untuk pandangan Lokman tak? Suatu susunan gerak kerja. Yang mana betul tu. Maksudnya pentadbiran ni merupakan satu, kalau kita tengok kadang-kadang orang tak faham apa pentadbiran, apa pengurusan, betul. So hari ini kita tengok satu persatu apa dia pentadbiran, apa dia pengurusan sebenarnya. Jom kita tengok apa maksud pentadbiran. Pentadbiran adalah menyelaraskan tenaga manusia agar mengikut satu perancangan untuk mencapai satu objektif yang ditetapkan. Dan pentadbiran ni sebenarnya kalau kita tengok dianya luas tau Lokman. Betul. Dia ada di sekolah, dia ada di rumah pun ada pentadbir. Kita sebagai lelaki, kan, kita ketua atau pentadbir dalam rumah kita. Betul. Beras kita beli, kan. Jadi itulah dimaksudnya. Kat sini nak tunjukkan pentadbiran ini adalah sesuatu yang seseorang tu penyelarasan. Pentadbiran ni ada penyelarasan tenaga manusia agar dapat mengikut perancangan. Ketua ada perancangan dia. Jadi ketua merancangkan sesuatu dalam pentadbiran tersebut. Contoh kalau kita suami, kita rancangkan apa yang kita nak bawa keluarga kita sebenarnya. Kita ambil yang paling dekat lah sebagai rumah tangga lah. Okey. Seterusnya, apa pula pengurusan? Ada beza ke pentadbiran dan pengurusan? Pengurusan adalah mengguna dan menyelenggara sumber manusia dan sumber alam untuk kebajikan manusia. Kalau tadi pentadbiran, dia menyelaraskan. Betul. Kalau pengurusan, dia mengguna dan menyelenggara. Jadi seorang pentadbir, dia mesti menjadi pentadbir, dia mesti tahu dalam bidang pentadbiran dan tahu dalam bidang pengurusan agar kedua-duanya dapat diselenggarakan dengan baik. Dan apakah pula pengurusan yang baik sebenarnya? Pengurusan yang baik ini adalah untuk kita dapat menjaga kebajikan manusia. Macam contoh katalah kita sebagai ketua keluarga, kita nak kaum keluarga kita ni, anak-anak kita, isteri kita ke arah ke lebih baik. Kita kena jaga kebajikan dia. Dalam pengurusan, kita kena jaga kebajikan yang terdapat dalam kita punya struktur pentadbiran tersebut atau struktur organisasi yang kita tadbir. So, dari sini kita nampak pentadbiran adalah sesuatu yang kita buat. Pengurusan kita selenggarakan benda tu. Jelas tak kat situ Lokman? Jadi, apakah pula maksud pentadbiran dan pengurusan dalam Islam? Agak-agak Lokman apa?
Dia suatu gerak kerja yang disusun dengan baik dan dilakukan oleh orang-orang tertentu. Itu pemahaman saya lah Ustaz. Itu pemahaman Luqman. Kalau agak-agak pemahaman murid-murid kat rumah apa dia? Sebab bagi saya tajuk dia agak berat tau sebenarnya Luqman. Bukan untuk kita je. Apatah lagi untuk murid-murid di rumah. Memang lagi tajuk ni bila cerita pasal pentadbiran, bila pasal pengurusan, secara automatik kita fikir macam pentadbiran negara. Kita pentadbiran yang besar pemerintah. Sedangkan pentadbiran tu dia bermula daripada kecil lagi kat rumah. Macam kita mungkin ketua kelas. Kat sekolah ketua kelas tengok dah. Ketua kelas. Betul. Ketua kelas ni juga adalah seorang yang mentadbir. Dia kena tahu apa dia pengurusan, nak menguruskan kelas tu macam mana. Setuju? Sebenarnya kalau macam murid-murid di rumah, mereka ni kalau yang terlantik sebagai ketua kelas, pengawas, ketua pengawas, ketua setiap unit, ketua-ketua kurikulum yang lain-lain tu, semuanya perlu tahu apa itu pentadbiran dan pengurusan. Kita tak payah jauh-jauh nak pergi sampai ke peringkat negara. Sebab kita kena belajar dari rendah dulu. Sebab kebanyakan murid-murid ni dia cakap, Allah Ustaz, susahlah tajuk ni Ustaz. Peninglah nak belajar. Sebenarnya kalau kita tengok pun benda ni dasar je. Bukan dasar, atas saja. Dia tak hingga ke dalam. Macam tu. Okey. Jadi apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Apakah pentadbiran dan pengurusan Islam sebenarnya? Pentadbiran pengurusan Islam adalah perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi. Maksudnya nak mentadbir kena ada satu organisasi. Contohnya ni macam ketua tingkatan ataupun ketua kelas. Betul. Organisasinya ada di bawah dia. Ada penolong dia, ada bendahari dia, ada setiausaha dia, ada pelajar-pelajar lain yang ada dalam kelas itu. Kalau dalam keluarga, dia ada ketua keluarga. Kitalah sebagai suami, ada isteri, ada anak-anak dan besar lagi cucu cicit dan sebagainya. Jadi pentadbiran dan pengurusan Islam bila digabungkan merupakan perancangan dan pergerakan oleh sesuatu organisasi. Berhubung dengan kaedah, peraturan, tanggungjawab dan juga tugas dalam pengolahan sumber manusia dan sumber alam. Selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kalau kita tengok maksud pentadbiran dan pengurusan Islam ni sangat panjang Luqman. Betul. Setuju Ustaz. Kalau saya pun tak boleh nak hafal ni. Ustaz. Kalau masuk peksa ni tak tahu nak jawab apa. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam slide ni, saya ada besarkan. Yang mana yang saya besarkan ini antara yang penting. Okey. Yang penting yang mana kalau kita jawab ni insya-Allah boleh dapat 2 markah kalau ditanya pasal soalan ni. So, contohnya, perancangan kalau kita tak tulis pergerakan pun tak apa. Boleh. Boleh. Baik. Perancangan oleh sesuatu organisasi. Okey. Terhadap satu tugas yang selari dengan tanggungjawab sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Di muka bumi ini pun kalau misalnya kata murid tak letaklah kan, tak apa. Yang penting selari dengan sebagai hamba Allah itu ada. Baik. So point dia nak senang maksud pentadbiran dan pengurusan Islam murid-murid di rumah kan. Kalau kita tengok ya Allah Ustaz panjangnya nak ngapal susah Tengok ni pengsan, Ustaz. Ya. Kalau saya ni pun saya tak boleh nak copy paste dalam soalan peperiksaan. Betul. Okey. Jadi poin utama dia yang paling penting adalah perancangan dalam sebuah organisasi terhadap satu-satu tugas selari dengan tanggungjawab kita sebagai manusia. Boleh Luqman cuba ulang? Boleh? Perancangan dalam sesuatu organisasi terhadap sesuatu tugas sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ya, ini boleh dapat 2 markah penuh. 2 markah. Tahniah, hebat. Belum masuk bab saya belum uji minda dah dapat jawab dengan itu. Alhamdulillah. Murid cemerlang, tahniah. Terima kasih. Okey. Jadi itulah yang dikatakan sebagai pengurusan. Kalau pentadbiran dan pengurusan Islam. Pentadbiran adalah perancangan, pengurusan adalah sesuatu yang kita selaraskan tentang penggunaan tenaga manusia itu tadi. Jadi jelaslah kat sini bahawa apa itu pentadbiran? Pentadbiran adalah satu perancangan pergerakan dalam organisasi. Apa dia pengurusan? Pengurusan adalah penyelarasan tenaga manusia dalam sesebuah organisasi. Dan apa dia pula pentadbiran dan pengurusan Islam? Dia gabungan antara pentadbiran dan gabungan antara pengurusan. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan sebagai pengurusan dan pentadbiran Islam. Dan akhirnya Luqman, sebelum kita segmen seterusnya, saya nak uji minda Luqman. Boleh? Kita asah minda dulu. Jelaskan maksud, baru tadi jawab kan? Jelaskan maksud pentadbiran dan pengurusan menurut Islam. Okey, jom kawan-kawan bantu saya. Cuba murid-murid kat rumah boleh cuba fikirkan sekejap. Okey, saya ingat perancangan
oleh sesuatu organisasi Ya, terhadap betul. sesuatu tugas Ya. selari dengan kita ni sebagai hamba Allah di muka bumi. Tahniah. Dapat Baik, tepuk tempat ni gemuruh. Kat rumah betul. tolong tepuk gemuruh. Tepuk. Terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Betul tak betul? Saya dah tahniah dulu. Okey. Okey, kita tengok jawapan dia. Perancangan. Okey, Lokman tak jawab pergerakan. Okey. Tapi tak apa. Saya Boleh, cakapkan. Ustaz, Perancangan oleh suatu organisasi terhadap tugas. Ini Lokman tak jawab pengolahan sumber manusia, tapi boleh sebab ada selari dengan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Lokman jawab tu boleh bagi 2 markah. Senang je Ustaz. Tahniah. Okey, terima kasih kepada Ustaz dan sekarang kita nak berehat seketika. Boleh ya? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Menengah Atas.